Salam tahun baru sebenarnya dari kami di ruang bicara ini, dan tentunya lah sesuatu yang menarik sebenarnya yang telah pun barangkali kita tinggalkan tahun 2022 dan sekarang ini kita memasuki tahun 2023. Dan kami di ruang bicara ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Dan tentunya lah harapan kita sebenarnya, harapan rakyat Malaysia secara keseluruhannya ingin melihat tahun 2023 ini mungkin akan mencatatkan sesuatu yang boleh menggembirakan dan juga membahagiakan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Itu harapan kita sebenarnya. Dan kita juga memilih topik sempena dengan sambutan tahun 2023 ini untuk bercakap tentang suatu topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya. Bahtera Malaysia merentasi lautan 2023. Wow. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Dan kita ada dua tetamu yang pernah bersama kita selalu dalam tahun 2022 kembali semula bersama kami di ruang bicara ini untuk tahun 2023. Jadi jutaan terima kasih dan selamat datang dan juga selamat tahun baru kepada tetamu yang paling dekat dengan saya di sebelah kiri ini, iaitu yang berbahagia Dr. Zokri Idris yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Pembangunan Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia ataupun PEACE Malaysia. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang sentiasa sebenarnya bersama kita pada tahun 2022 dan ini kemunculannya yang pertama untuk tahun 2023. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Malaysia di UPM. Jadi Dr. Roslan, apa khabar? Khabar baik, selamat tahun baru. Azam tahun baru apa? Azam tahun baru meneruskan tahun 2022. Dan macam saya katakanlah, banyak kenangan-kenangan panis, kenangan-kenangan pahit yang telah pun kita lalui sepanjang tahun 2022. Dan harus kita terima hakikat bahawa kita sudah pun ada kerajaan baru, kita sudah pun ada Perdana Menteri baru, kita juga ada barisan menteri dan timbalan menteri yang baru dan yang lama. Tetapi semua ini merupakan asam garam dan juga yang mungkin akan memberi warna yang lebih menarik untuk tahun 2023 ini. Tetapi tak tahulah, mungkin kita dapatkan jugalah komen dan juga pandangan daripada tetamu-tetamu kita. Kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Zokri. Apa harapan anda untuk tahun 2023 ini? Harapan saya pada tahun 2023 juga mewakili rakan-rakan pembuat polisi dan juga ahli cendekiawan yang lain kalau boleh adalah untuk melihat bagaimana kestabilan pentadbiran Malaysia ini diterjemahkan kepada keputusan-keputusan yang memberangsangkan untuk kita semakin selesa bergerak sebagai sebuah negara. Umum mengetahui tahun 2023 bukan satu tahun yang mudah dari segi pembangunan ekonomi, kerana kita akan dijangka mengalami kemelesatan ekonomi dunia akibat beberapa faktor yang masih belum selesai, seperti peperangan Ukraine dan Rusia, bagaimana global value chain ataupun sistem rantaian pembekalan yang masih belum pulih sepenuhnya yang berpusat dari China. Jadi ini sedikit sebanyak memberikan sedikit tekanan kepada ekonomi sederhana Malaysia ini, dan banyak juga data yang mencadangkan bahawa pertumbuhan ekonomi negara akan tumbuh secara sederhana, mengambil kira faktor-faktor luaran dan juga faktor-faktor dalaman negara kita. Jadi harapan saya agar di pihak pentadbiran dapat menterjemahkan satu pentadbiran yang kemas dan bersistematik yang dijadikan tauladan dan contoh, disambut baik oleh sektor-sektor awam dan swasta, dan juga disambut baik dengan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita bergerak sebagai satu pasukan untuk memajukan lagi negara kita ke tahap yang lebih baik. Okey, itu dari aspek ekonomi. Jadi banyak lagi faktor yang belum selesai sebenarnya, dan faktor-faktor ini akan terus menjadi cabaran sebenarnya kepada kita semua dalam sektor ekonomi dalam tahun 2023 ini. Tapi barangkali Dr. Roslan, ini tentunya menarik dari aspek politik. Apakah anda menjangkakan bahawa setelah kemelut politik berlaku sepanjang tahun 2022,
apakah anda merasakan secara pribadi bahawa kemelut politik ini sudah pun selesai dan ianya mungkin tidak berulang lagi pada tahun 2023 ini? Jangkaan anda sendiri. Dan terima kasih kepada saudara Syakawi, terima kasih bernama kerana kita bertemu lagi pada tahun 2023 ini untuk kita membincangkan tentang permasalahan apa yang berlaku kepada negara. Dan saya menjangkakan kemelut politik ini ia tidaklah orang kata berakhir dengan apa yang telah terjadi dengan pemilihan Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Menteri dan sebagainya. Sebab saya rasa ini merupakan polemik yang mungkin akan berpanjangan. Sebab apa? Kita masih lagi belum melihat dari segi pilihan raya kecil untuk setiap negeri masih belum dilaksanakan. Dan ini kita jangkakan pada pertengahan tahun 2023 ini akan berlakunya tentang perkara ini. Dan saya kira panasnya politik ini dia akan berterusan bagi tahun 2023 ini. Cuma apa yang saya harapkan bagi tahun 2023 ini adalah kebijaksanaan. Bagaimana pemimpin kita menggunakan kebijaksanaan mereka di dalam mengurus politik negara, dalam mengurus rakyat, supaya perkara ini tidak nampak lebih ketara dan lebih teruk berbanding tahun 2022. Jadi ini yang diharapkan sebab rakyat telah memilih di peringkat persekutuan. Jadi ini yang perlu dilaksanakan tanggungjawab itu, dan kita semua akan memerhati dan kita semua akan menilai sebenarnya dari segi kejayaan gerak kerja yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini, supaya ia akan mendatang buah hasil yang sangat bermakna untuk rakyat dan dapat mensejahterakan rakyat. Dan ini yang kita harapkan bagi tahun 2023 ini. Sebab apa yang berlaku tahun 2022, selain daripada kemelut ekonomi, kita juga ada masalah dari segi defisit sosial. Dan ini perkara yang kita perlu orang kata ambil berat juga dan menjadi kerunsingan kepada kita. Sebab itu saya sudah nampak bibit-bibit perkara yang cuba untuk diselesaikan, antaranya tentang masalah kos sara hidup. Sebab ini semua akan mempengaruhi dari segi kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu kalau kita lihat bukan sahaja secara kesejahteraan yang berbentuk objektif, tetapi juga bagaimana ia boleh mempengaruhi dari kesejahteraan yang berbentuk subjektif. Jadi ini juga yang perlu diberikan penekanan. Sebab itu saya mengharapkan 2023 ini juga, selain daripada permasalahan politik itu dapat disuam-suamkan, ia juga perlu dilihat juga tentang bagaimana kita boleh melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya sehingga rakyat berasa selesa dari segi sosialnya. Itu perkara yang saya harapkan 2023 ini. Okey, menarik. Jadi kita panas-panaskanlah daripada situasi suam-suam ini. Mungkin dari segi kembali semula dari segi ekonomi Dr. Zokri, kita difahamkan bahawa menjadi matlamat kerajaan perpaduan sebenarnya keutamaan ialah untuk membina kesejahteraan rakyat, memberi semula menjamin kesejahteraan rakyat. Dari kita juga difahamkan bahawa bajet 2023 mungkin akan dibentangkan mungkin dalam beberapa bulan mendatang ini, dalam 2023 ini. Jadi apakah anda melihat dan juga menilai apakah bajet 2023 yang akan dibentangkan nanti akan merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya kalau matlamatnya ialah untuk kesejahteraan rakyat? Bukan sahaja pada tahun 2023, tapi sebenarnya belanjawan nasional itu adalah penting untuk setiap tahun pelaksanaannya. Kerana ia akan melihat di mana aspek perbelanjaan, aspek pendapatan negara dan bagaimana untuk kita harmonikan bersama. Namun apa yang menjadi istimewanya pada belanjawan 2023 ini, belanjawan telah pun dibentangkan pada sesi pemerintahan yang lepas, tetapi disebabkan PRU kita tidak dapat meneruskan agenda itu. Tetapi kalau kita perhatikan di peringkat Policy and Economic Affairs Centre of Malaysia, apabila kita perhatikan setiap daripada unjuran belanjawan itu sama ada ia menepati tema reformis, responsif dan bertanggungjawab, kerana ini sebenarnya yang menjadi satu indikator bahawa belanjawan ini mampu ataupun tidak untuk menyelamatkan Malaysia daripada gelombang ekonomi yang negatif pada tahun hadapan.
Kewangan dan juga telah diperakukan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang lalu, mantan Menteri Kewangan, di mana dalam sektor belanjawan 2023 ini akan ada perubahan structure reforms kerana ekonomi di negara kita ini memerlukan perubahan struktur dan perubahan sistem agar kita mendepani cabaran yang baharu pada tahun hadapan. Jadi saya berasakan kita sudah ada rujukan asas ataupun baseline di mana untuk kita mengambil kira belanjawan yang akan dibahas dan dimuktamadkan pada bulan Mac, apa yang kita fahamkan. Dan saya rasa kita tidak perlu lari daripada apa yang telah dibentangkan. Cuma berlaku ada penambahbaikan, ada sedikit pengurangan daripada aspek-aspek yang tertentu. Tetapi dari segi falsafah ataupun daripada the spirit of the budget, daripada semangat bajet itu harus kita ambil daripada belanjawan yang lalu. Memang sangat penting kerana di situlah kita akan melihat sebenarnya keupayaan kerajaan di dalam menaikkan pendapatan yang semakin berkurangan apabila subsidi yang telah dibelanjakan sebanyak 77 bilion ringgit dalam 2 tahun kebelakangan ini, kita menyaksikan bahawa poket kerajaan semakin nipis demi hari dan perlu ada strategi bagaimana kerajaan untuk menaikkan lagi poket di pihak kerajaan dalam pada masa yang sama membelanjakan peruntukan yang sedia ada bagi kita mengimbangi kesejahteraan rakyat seperti apa yang doktor sebutkan tadi, kerana kita ada juga golongan-golongan rentan B40, M40 yang akan mungkin menjadi sedikit mencabar pada tahun hadapan. So saya rasa ia penting, tetapi di sinilah terletaknya kebijaksanaan jemaah menteri dalam mengimbangkan antara sumber pendapatan dan jalan-jalan perbelanjaan keuangan negara. Saya nak memetik daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Dr. Zokri. Barangkali Dr. Roslan, kalau kita melihat kepada pembentukan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan itu sendiri, dan matlamat mereka ialah untuk melakukan reformasi dalam usaha untuk memulihkan semua sektor yang mungkin terlibat dan mengalami satu situasi yang mungkin agak parah dalam tahun 2022. Tetapi ramai juga yang melihat dari aspek politik, apakah kerajaan reformasi ini merupakan suatu kerajaan yang kukuh, yang kuat dan akhirnya akan dapat memenuhi segala matlamat yang ingin mereka capai sehinggalah tamat mungkin selepas PRU ini. Saya rasa itu adalah cabaran yang besar kepada kerajaan perpaduan hari ini. Sebab kalau kita melihat juga dari segi struktur kepimpinannya itu, bagi saya ia tidak banyak berubah sebenarnya, sebab mereka-mereka ini semua pernah berada di dalam kerajaan dan mereka ini pernah memerintah dan mereka ini pernah membuat policy dan sebagainya di dalam mengubah masyarakat. Cuma saya masih lagi ternanti-nanti formula baru. Dan ini perkara yang saya rasa bukan saya tetapi ramai juga di luar sana yang menantikan apakah formula-formula baru dalam kita membangunkan masyarakat kita pada hari ini dan untuk tahun 2023 ini. Seperti mana yang disebut, adakah hari ini kita masih lagi menjanjikan bahawa politik yang stabil itu adalah berasaskan kepada gabungan ketua-ketua pemimpinnya saja tanpa memperlihatkan dan tanpa kita membuat pengimbangan dari segi yang berada di akar umbi? Sebab mungkin suara akar umbi itu berbeza dengan apa yang berada di atas itu. Jadi ini perkara yang saya kira sebenarnya, sebab itu saya kata ia akan menjadi suam-suam juga. Dia tidak akan begitu sejuk. Sebab apa? Pemilihan dalam parti juga akan berlangsung pada tahun 2023 ini juga. Dan ini juga akan menjadi satu tanda aras bagaimana untuk kita menyatakan bahawa kesepakatan ahli-ahli politik ini, adakah ia benar-benar menyokong, walaupun perkara itu telah terbukti di dalam parlimen baru-baru ini. Tetapi kita perlu melihat juga dalam rentetan tahun 2023 ini bagaimana gelombang politik ini boleh berlaku dari segi pemilihan
pemilihan di dalam sesuatu parti, kemudian pilihan raya kecil yang akan berlaku di setiap negeri, apabila keputusan yang telah diambil berdasarkan kerajaan perpaduan ini juga telah memberikan satu persepsi yang berbeza kepada rakyat, dan ini juga akan mewujudkan satu gelombang lain yang mungkin akan berlaku. Sebab itu saya merasakan untuk menjadi kerajaan hari ini, mereka memang perlu cepat dan mereka memang perlu ada satu formula yang akan menarik masyarakat ini supaya masyarakat boleh mempercayai bahawa kerajaan hari ini yang ada ini adalah kerajaan yang sememangnya boleh menyokong dan membantu dari segi masalah rakyat. Jadi ini perkara yang perlu difikirkan supaya masyarakat tidak rasa berbelah bagi, sebab sentimen persepsi ini sangat cepat hari ini bila mana kita bermain dengan digitalisasi, kan? Media baru dan sebagainya. Jadi ini perkara cabaran besar lah bagi saya kepada kerajaan sedia ada untuk tahun 2023 ini, sebab banyak event-event besar yang akan berlaku pada tahun ini juga dari segi politik itu. Jadi adakah perkara ini boleh diredakan, dan bagaimana untuk diredakan? Kami perlukan formula. Kami perlukan masalah-masalah rakyat itu perlu diselesaikan. Barulah kepercayaan itu akan ada dan wujud. Dan tentang apa yang disebutkan oleh Dr. Zokri tadi berkenaan tentang subsidi, sampai bila kita akan menggunakan subsidi sebagai satu, orang kata, modal untuk kita membantu rakyat dari segi keluar kemiskinan ataupun masalah kesempitan hidup. Sebab perkara ini bukan satu jalan yang kita rasa jalan yang untuk baik dan berpanjangan. Kita perlu ada satu formula baru sebenarnya, selain daripada memberikan bantuan dari segi cash, keuangan dan sebagainya. Okey, kita akan cuba dapatkan nanti tentang apa yang dimaksudkan dengan formula baru itu daripada pandangan Dr. Zokri. Tapi sabar dulu, kita akan berehat. Tapi ialah saya dapat mencium apa yang ingin disebut oleh Dr. Muhammad Roslan sebenarnya. Ini tentunya ada kaitan juga dengan Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung pada, kalau tak silap saya, dan pertengahan bulan Januari nanti. Ini pun sesuatu yang mungkin boleh kita sentuh nanti apabila kita kembali semula selepas kita berehat buat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami, Ruang Bicara Bernama TV. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara di tahun baru 2023 ini. Dan tadi menarik apa yang disebut oleh Dr. Roslan Rosnon, ini berkaitan dengan formula baru. Barangkali formula baru ini bukan sajalah untuk sektor ekonomi, tetapi juga untuk kesemua sektor yang mungkin ketika ini sedang menghadapi banyak masalah, dan ianya masalah ini belum lagi dapat diselesaikan pada tahun 2022 dan perlu dilihat secara serius pula untuk tahun 2023. Antara formula baru yang mungkin terfikir oleh Dr. Zokri, apa yang perlu kerajaan yang ada sekarang ini lakukan? Terima kasih. Apabila kita menyebut formula baru, mungkin kita tertanya mengapa perlunya wujud formula baru. Saya merasakan setelah saya amati pandangan Dr. Roslan sebentar tadi, mungkin ada benarnya ketidakstabilan politik itu akan menjadi satu norma-norma baharu pasca 2018, dan ini tidak dialami oleh negara kita sebelumnya. Pada PRU yang ke-13, kita masih, kerajaan pada ketika itu masih mendapat majoriti yang mudah. Walhal pada tahun 90-an dan 80-an kita mendapat majoriti yang unggul, majoriti 148, 2/3 parlimen, di mana kestabilan itu tidak diragukan sama sekali. Tetapi kita menyaksikan berlakunya trend semenjak daripada PRU ke-13 sehingga 14 dan ke-15 ini, majoriti kerajaan yang memerintah semakin tipis, dan itulah sebenarnya bibit-bibit ketidakstabilan apabila
apabila parti yang memerintah tidak mempunyai majoriti. Dan diterjemahkan dalam PRU ke-15 pada kali ini, tidak ada mana-mana gabungan parti sebenarnya yang mendapat majoriti mudah. Jadi ketidakstabilan itu semakin menjadi-jadi. Cumanya kalau kita bandingkan dari segi pengalaman-pengalaman negara luar, Indonesia, negara jiran kita, mengalami ketidakstabilan politik selama beberapa penggal pemerintahan presiden selepas jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1997, digantikan dengan Presiden Habibie, Megawati Sukarno Putri dan juga Presiden Bambang Yudhoyono. Berlakunya pertukaran presiden dengan secara kerap sekali. Ketidakstabilan itu berlaku. Tetapi bila kita lihat balik trennya, once the cycle is completed, setelah Indonesia mengalami, mungkin doktor mempunyai pandangan sendiri, tapi pandangan saya, setelah cycle kitaran ketidakstabilan itu sudah cukup mematangkan parti politik dan juga demokrasi rakyat, maka di situlah kestabilan akan muncul. Jadi teori saya, kita akan mengalami beberapa kitaran ketidakstabilan politik dalam negara kita kerana tidak ada gabungan pada masa akan akan dapat majoriti yang mudah. Cumanya di sini, seperti yang Haji katakan, yang doktor katakan, bagaimana kita hendak membentuk formula baru untuk kita mitigasi, kita mitigate dan kita menyelesaikan dalam keadaan yang tidak ada majoriti yang mudah ini. Jadi saya rasa formula baru antara presiden yang telah dilakukan oleh pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri adalah membuat memorandum MOU di mana setiap parti ini menurunkan tanda tangan bersetuju untuk satu tempoh dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini dilakukan juga dalam pemerintahan PM Datuk Seri Anwar pada ketika ini. Ini mungkin antara satu formula baru. Antaranya juga kita juga melihat bagaimana kesepaduan antara jemaah menteri yang dilantik. Umum mengetahui pada jemaah menteri kali ini menyaksikan bukan sahaja yang lama dan yang baru, tetapi parti dan gabungan yang berbeza pada satu ketika dahulu bergabung bersama. Ya, saya masih berpandangan ini bukan kerajaan perpaduan. Ini adalah kerajaan campuran. Kerana dari segi perlembagaan itu perpaduan adalah tidak ada pembangkang, ya. Tapi tidak mengapalah, itu yang dipanggil ketika ini. Tetapi apa yang penting adalah bagaimana sinergi, ya, kita mencari titik persamaan, koordinasi antara gabungan-gabungan yang membentuk kerajaan campuran pada ketika ini dapat membebaskan negara daripada kemelut ekonomi, dari sosok ekonomi, mensejahterakan rakyat, mematangkan demokrasi dan akhirnya menjadikan Malaysia untuk menempuh PRU 15 dalam 4 tahun yang akan datang. Itu yang kita harapkan dalam antara formula baru dah, supaya kita, orang kata dalam bahasa Inggerisnya, we just want to cross the bridge first and not to sink on the boat. Ya, itu yang harus kita menjadi keutamaan pada pendapat saya lah. Baik, kalau kita bercakap tentang apa yang mungkin akan berlaku pada tahun 2023 ini, terutamanya bila kita bercakap tentang kesepaduan dalam kerajaan perpaduan itu sendiri, Dr. Roslan, ya, ada pemerhati dan juga penganalisis politik yang berpendapat bahawa ianya boleh ditentukan semasa berlangsungnya Perhimpunan Agung UMNO pada pertengahan bulan Januari nanti. Di situ akan menentukan di mana kekuatan kerajaan perpaduan itu. Tetapi kita bukan mengharapkan bahawa kerajaan ini akan berpecah dan sebagainya dan kita terpaksa mengalami satu lagi evolusi politik yang tidak menentu. Tetapi pada pandangan doktor sendiri, apakah itu berkemungkinan akan berlaku? Saya menjangkakan itu kemungkinannya akan berlaku. Sebab apa? Kita perlu lihat begini. Dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini, bila yang mewakili sesuatu parti itu bukanlah dalam kalangan mereka ini ketua kepada parti tersebut, kita akan nampak kegoyahan sebenarnya dari segi sokongan sesuatu parti itu. Berbanding dengan kalau kita melihat kepada sebelum kejadian 2018 itu, kebanyakannya yang menjadi pemimpin kepada sesuatu kerajaan itu adalah mereka yang mengetuai parti tersebut. Dan itu nampaknya lebih stabil. Even sehingga ke hari ini, kalau kita tengok bagaimana kerajaan campuran ataupun perpaduan yang berlaku ketika hari ini, kita menampakkan bahawa seolah-olah suatu parti ini, mereka ini
walaupun ada desas-desus mengatakan adanya banyak kem dan sebagainya, tetapi ia tetap utuh hari ini sebab diketuai oleh seorang ketua dari sebuah parti politik mereka. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Sebab itu saya kira tuntutan akar umbi untuk mempertandingkan jawatan presiden, timbalan presiden dan sebagainya adalah untuk memberi ruang kepada pemimpin-pemimpin yang kononnya yang diterima oleh akar umbi. Tetapi dalam dari segi pemilihan di peringkat kerajaan itu ataupun menteri, timbalan menteri itu, ia tidak mengambil kira sebenarnya permintaan yang di peringkat akar umbi. Mereka hanya dipilih berdasarkan kepada siapa yang bersesuaian dengan kehendak apa yang mereka ingin tubuhkan. Jadi ini keadaan yang sangat berbeza. Sebab itu saya memang menantikan sebenarnya pemilihan parti itu untuk kita melihat sama ada tim mana yang akan naik, adakah tim itu boleh menerima kerajaan campuran ataupun perpaduan ataupun bagaimana. So itu perkara semua akan bergantung kepada pemilihan itu nanti. Jadi ini yang saya kira polemik ini akan berterusan sebenarnya untuk kita menantikan kumpulan yang mana yang akan mengetuai dan menguasai tentang perkara itu. Sebab kita telah cuba bila mana ketua itu bukan datang daripada ketua parti politik, kita nampak ketidakstabilan itu berlaku berbanding dengan bila ketuanya itu datang daripada ketua parti politik. Saya nampak dia lebih stabil dan dia lebih mendapat majoriti sokongan itu. Jadi ini perkara yang sangat menarik untuk kita nantikan sebenarnya pada pertengahan bulan Januari ini. Sama ada keadaan politik kita akan mengakibatkan ada kegoncangan ataupun ia kekal utuh. Sebab itu negosiasi itu masih berlaku hari ini dan ini perkara yang kita kena faham. Tetapi apa yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah rakyat. Itu sebenarnya yang akan memberikan satu persepsi baharu kepada adakah kerajaan yang baru ini boleh menyelesaikan isu dari segi sosial, isu dari segi pekerjaan, isu dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan kita juga jangan lupa bahawa 2023 ini juga akan ada gelombang baru dari segi kesihatan. Dan ini juga akan memberikan orang kata ancaman kepada negara. Dan saya masih lagi tidak nampak apakah strategi kita sebenarnya untuk mengekang perkara ini supaya ia tidak menular di Malaysia. Sebab saya tengok banyak negara-negara maju yang lain, mereka telah membuat satu tindakan lebih awal dengan menyekat ataupun dengan melaksanakan satu SOP yang begitu ketat kepada pelancong-pelancong yang datang daripada negara China. Tetapi kita masih lagi tidak ada satu SOP yang saya kira yang begitu kukuh untuk kita memastikan penularan wabak ini tidak menular kepada negara kita. Sebab itu dalam 2023 ini saya memang mengharapkan kecekapan dalam kita mengkoordinasi kerja, koordinat kerja itu. Itu perlu dilaksanakan dengan begitu pantas dan cekap sebenarnya. Dan bagaimana perkara ini boleh berlaku? Sebab itu perlunya kerjasama dari segi bukan sekadar kita mengharapkan parti politik, ahli politik semata-mata, tetapi mereka juga perlu menggunakan tenaga kepakaran ahli akademik, mereka yang berada di industri, NGO dan sebagainya untuk kita menggunakan tenaga bersama dan kita berfikir bersama dalam kita menyelesaikan masalah negara ini. Dan sebenarnya kita memang banyak data. Data itu sangat besar. Kita bercakap soal big data. Dan bagaimana kita mensintesiskan data itu yang paling penting. Kan? Sebab kita tidak menggunakan data. Kan? Kita hanya bercakap soal kita ada data dan bagaimana data itu digunakan di dalam kita menyelesaikan masalah rakyat kita.
Jadi kalau nak dikaitkan dengan apa yang Dr. Roslan sebut di awal lagi tadi, iaitu kita memerlukan formula baru. Dan kita tahu cabaran yang akan kita hadapi pada tahun 2023 ini ekoran daripada apa yang berlaku pada tahun 2022. Dari aspek ekonomi sendiri pun Dr. Zokri, kita juga tadi saya bertanya tentang apa formula baru lagi yang perlu difikirkan secara serius oleh kerajaan dalam usaha untuk menjamin bahawa kali ini pada tahun 2023 ini banyak isu-isu ekonomi yang mungkin boleh kalaupun tidak diselesaikan, sekurang-kurangnya diredakan sedikit untuk membantu rakyat yang mungkin sedang menghadapi masalah. Antaranya yang mungkin terfikir oleh Dr. Zokri sendiri. Dalam masa yang singkat ni ada mungkin 4 perkara utama formula baru penekanan oleh pihak kerajaan pada tahun 2023 daripada aspek ekonomi. Pertamanya strategi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui tax reform. Bagaimana kita mengubah sistem percukaian itu apabila baru-baru ini kita mencukaikan kepada MNC yang berpendapatan tinggi, yang berkelebihan kepada ekspor dan tidak mencukaikan kepada industri kecil sederhana. Itu harus ditambah baik dari semasa ke semasa, kerana kita juga perlu lihat bahawa poket kantung kerajaan itu juga harus positif dari semasa ke semasa. Keduanya, rentetan daripada banyak inisiatif-inisiatif pro pelaburan Malaysia, saya merasakan bahawa inisiatif-inisiatif ini harus lihat kepada dasar yang lebih kukuh sebenarnya. Bukan kita hendak mempromosikan Malaysia sebagai hub pelaburan yang baik di rantau Asia Tenggara, tetapi sebagainya bagaimana untuk kita membukti dan mempersembahkan bahawa ekosistem ekonomi negara kita adalah ekosistem yang terancang, urus tadbir kita adalah urus tadbir yang efisien, daya tahan dan daya saing kita, competitiveness value kita juga berada di tahap yang tinggi. Ini tidak diberi penekanan dalam usaha kita untuk menarik pelancong ataupun pelabur asing, kerana pelabur melihat kepada benda-benda yang sebegini. Justru saya mencadangkan kepada pihak kerajaan dan kementerian yang berwajib adalah untuk melihat di manakah letak duduk negara kita di dalam indeks-indeks yang saya nyatakan tadi. Contohnya dalam competitiveness index, human development Equality Index, di mana kita dan bagaimana untuk kita meningkatkan ranking kita, dan di situlah sebenarnya kita akan membuahkan daya tarikan kepada pelabur asing. Ketiganya, setelah kita labur kepada dalam negara, kita juga harus membicarakan pengagihan ekonomi yang lebih seimbang dan lebih adil, kerana data-data mencadangkan bahawa pendapatan negara kapital kita sudah berjaya kukuh. Pada suku pertama kita dapat 5.5, suku kedua kita dapat 8.9, suku ketiga baru-baru ini kita dapat 14.2. Tetapi rakyat tertanya-tanya, kemanakah agihan ini dilakukan seandainya golongan B40 semakin diluaskan, golongan M40 semakin dikecilkan. Jadi kita tidak melihat kemanakah pengagihan ekonomi yang seimbang dalam negara kita. Justru saya mencadangkan bahawa reformasi GLC, syarikat yang berkaitan kerajaan, dan GLIC, syarikat berkaitan pelaburan kerajaan, harus mengalami reformasi yang sebetul-betulnya agar segala dapatan dan kekayaan itu diagihkan sama rata. Tidak ada unsur-unsur pemonopolian, tidak ada unsur-unsur ketirisan dan kebocoran. Barulah rakyat dapat menerima bahawa pengagihan itu dilakukan secara sama rata. Dan yang akhirnya, kita sudah tiba masanya Malaysia ini membangun dari segi transformatif ekonomi. Kita tidak boleh lagi membangun secara perlahan-perlahan, kerana negara-negara jiran naik dengan begitu mendadak sekali. Sebelum 2018, pemerintahan yang lepas mencadangkan bagaimana kita perlu ada transformatif ekonomi dari segi Blue Ocean Economy, dari segi Government Transformation Plan. Ini adalah inisiatif-inisiatif yang bagus yang tidak diteruskan.
ya, kita bincang tentang inisiatif, ya, kita bukan bincang tentang individu. Jadi inisiatif yang sudah ada di landasan negara kita harus dilihat kembali, kerana kita tidak punya masa untuk membangun secara perlahan ataupun membangun mengikut acuan dan keselesaan kita sendiri, kerana negara-negara jiran sedang bersaing rapat dengan negara kita. Jadi inilah antara formula baru dari segi ekonomi yang menjadi penumpuan kerajaan pada tahun 2023 pada tahun hadapan. Okey, baik, kita akan berehat. Tetapi sebelum kita berehat, saya lontarkan dulu persoalan ini, tetapi Dr. Roslan hanya menjawab selepas kita berehat nanti, iaitu yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Difahamkan bahawa kerajaan baru ini juga akan melakukan satu reformasi sistem pendidikan Malaysia. Reformasi bentuk mana yang kita harus lakukan. Ini pun satu aspek yang menarik sebenarnya. Tapi seperti biasa, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti kita akan mungkin akan ada masa lagi untuk lontarkan persoalan-persoalan menarik bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini, bersama dengan saya sempena dengan Ruang Bicara Tahun Baru 2023. Kita lihat dulu. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Okey, tadi saya lontarkan persoalan tentang pendidikan kepada Dr. Roslan Rosnon. Dan saya juga sempat sebenarnya dalam program di penghujung tahun 2022 saya sembang bersama dengan Menteri Pendidikan, dan beliau mengatakan bahawa apa yang telah pun dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan sebelum ini dari segi sistem pendidikan Malaysia itu mungkin akan diteruskan, tetapi dengan sedikit perubahan di sana sini untuk mewujudkan satu masyarakat pendidikan Malaysia yang betul-betul mempunyai matlamat yang lebih jelas di masa yang akan datang. Pandangan Doktor? Okey, saya kira dia begini. Dalam kita melihat kepada transformasi pendidikan itu, kita perlu melihat dari segi pelaksanaan. Saya kira di peringkat pembuat dasar itu sudah cantik dalam kita melaksanakan pendidikan. Tetapi yang transformasi pendidikan ini adalah di peringkat pelaksanaan. Bagaimana kita menggunakan sepenuhnya digitalisasi di dalam pendidikan negara. Ini semua sepatutnya perlu dilaksanakan dan perlu ditambah baik, terutama di sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia. Kita masih lagi menggunakan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan sistem lama. Sepatutnya ini yang perlu ditambah baik selaras dengan tuntutan 4.0. Jadi ini perkara yang perlu diberikan perhatian sebenarnya dalam sistem pendidikan, iaitu bagaimana kita mendigitalisasikan dari segi buku teks sebagai contohnya, bahan-bahan pengajaran, semua itu yang kita boleh capai melalui jari saja. Tidak lagi kita membawa buku dan beg dan sebagainya. So smart classroom ini perlu diperkembangkan sebenarnya, mengambil orang kata hibrah daripada apa yang telah berlaku ketika COVID-19 itu. Kita perlu belajar sebenarnya tentang perkara ini, bagaimana kita perlu meningkatkan digitalisasi di dalam sistem pendidikan negara. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kita merancangkan sistem pendidikan negara kita pada saat ini adalah bagaimana kita boleh menggunakan ilmu ataupun penemuan-penemuan yang ada di Institut Pengajian Tinggi ini, yang kita boleh event, yang kita boleh jadikan ia sebagai satu peluang dan ruang dari segi penjanaan. Bukannya hanya melihat bahawa penemuan-penemuan ini sekadar di rak buku dan sebagainya. So, ini perkara yang perlu diberikan penekanan, dan saya rasa perlu ada bajet yang sangat besar untuk kita membuat satu orang kata penerokaan dari segi bagaimana kita boleh menggunakan ilmu-ilmu yang ada ini untuk kita invent kepada satu bentuk teknologi dan sebagainya. So, ini adalah ekosistem pendidikan yang hari ini bermain. Kita tengok macam mana China hari ini. Mereka banyak menggunakan ilmu-ilmu penemuan itu dan menghasilkan teknologi baru. Kita tidak boleh lagi menjadi seorang pengguna, tetapi kita perlu menjadi seorang pencipta ataupun pengeluar di dalam
perkara-perkara dalam sektor pertanian sebagai contohnya. Kita mengalami krisis makanan ketika COVID-19 tahun 2022, dan bagaimana kita nak menyelesaikan isu tentang krisis makanan, rantaian makanan itu, dan ini melibatkan sebenarnya penemuan-penemuan yang ada di Institut Pengajian Tinggi yang sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita laksanakan, dan kita boleh membantu petani-petani, kita boleh membantu dalam sektor teknologi dan sebagainya untuk kita memperkemaskan sistem pendidikan negara. Sebab itu, dalam sistem pendidikan ini, apa yang paling penting adalah bagaimana pelajar ataupun graduan menggunakan ilmu-ilmu yang sedia ada itu, sehingga mereka ini sebenarnya bukan sekadar mengisi kekosongan jawatan, tetapi mereka ini adalah pencipta kepada jawatan tersebut. Jadi ini yang sepatutnya kita laksanakan dengan memperlihatkan semula kurikulum yang ada ataupun program-program pengajian yang ada, adakah elemen ini disuntik di dalam sistem pendidikan negara supaya pelajar-pelajar kita hari ini lebih bersedia untuk menjadi pencipta pekerjaan, mereka ini menjadi usahawan, mereka ini menjadi teknokrat dan sebagainya, bukannya mengharapkan dari segi aspek pengisian jawatan-jawatan kosong. Dan ini perkara-perkara yang perlu kita fikirkan di dalam sistem pendidikan negara, supaya sistem pendidikan ini nampak lebih kemas dan lebih cantik seiring dengan peredaran masa dan zaman. Dan untuk mencari jawatan-jawatan kosong pun bukanlah satu perkara yang mudah. Mungkin 2023 ialah isu pengangguran di kalangan siswadah juga akan menjadi mungkin lebih besar. Tapi tak apa, kita tinggalkan dulu tentang isu itu. Saya nak dapat pandangan Dr. Zokri. Ini pun sesuatu yang penting jugalah dari aspek ekonomi. Apakah tahun 2023 ini rakyat Malaysia masih memerlukan program subsidi daripada kerajaan? Okey, sebelum itu Haji Syekawi, saya terpanggil untuk respon, nak tambah sedikit. Bukan untuk mencari formula baru dalam reformasi pendidikan, tetapi dari segi pembuat polisi, ada 3 masalah utama negara yang tidak dapat diselesaikan pada hari ini kerana ia berpunca daripada sistem pendidikan di peringkat awal. Ya, saya cuma lontarkan problem statement untuk dibahaskan oleh pihak-pihak yang lain. Pertamanya, kecelaruan identiti kita sebagai bangsa Malaysia ataupun warga negara Malaysia. Kita tidak selesa dan kita tidak jelas apakah sebenarnya identiti kita. Kita takut dengan Jawi, kita takut dengan Tanglong, kita takut dengan sebegini. Ini seharusnya tidak boleh berlaku kalau sistem pendidikan kita mengambil kira aspek-aspek integrasi kaum. Jadi ia menjadi ibadah yang tidak diselesaikan kerana sistem pendidikan kita. Ya, sama ada kita ada sekolah vernacular ataupun di mana dalam sistem pendidikan kebangsaan itu tidak diterapkan, itu memerlukan perbincangan polisi. Keduanya adalah bagaimana isu pekerjaan yang memerlukan berasaskan kemahiran. Khususnya kita bicarakan tentang IR 4.0. Bukannya apa yang kita hafal, bukannya apa yang kita tahu, tetapi apakah kemahiran kritikal ataupun kebolehan untuk berfikir secara kritikal itu yang menjadi currency ataupun mata wang kita dalam mendapat pekerjaan. Itu yang kedua. Dan ketiganya, kenaikan keganasan domestik, jenayah seksual di kalangan anak-anak muda kita, juga di kalangan orang tua, adalah kerana di peringkat awal tidak didedahkan dengan perkara yang sepatutnya ataupun perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi masalah ini akan terus membelenggu negara sekiranya tidak diselesaikan di peringkat awal, di peringkat pendidikan. Jadi saya biarkan untuk pihak berwajib untuk meneliti perkara ini. Dari segi soalan program subsidi, apakah kita masih memerlukannya? Kita masih memerlukan subsidi, tetapi kita harus lihat bagaimana program ini dapat dikemas dan dikurangkan dari semasa ke semasa. Ya, kita tidak bersedia untuk menghapuskan subsidi, tetapi perlu ada dalam pemikiran dan kesedaran kita bahawa akan tiba satu masa nanti
ekonomi rakyat dapat dijana oleh rakyat sendiri. Tugas kerajaan hanyalah untuk menyediakan ekosistem, menyediakan prasarana, infrastruktur, kemudahan, tetapi yang menjana ekonomi rakyat adalah di kalangan rakyat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh selama-lamanya mengharapkan bantuan subsidi kerana ia memberikan implikasi yang negatif dari segi kebolehtahanan kita, resilience dan juga competitiveness kita, daya saing kita di peringkat rakyat. Juga ia memberi implikasi kepada pihak kerajaan dari segi poket kerajaan itu sendiri. Jadi perlu ada, bagi dalam bahasa Inggerisnya, a gradual exit, ya, pengeluaran ataupun kebebasan daripada subsidi ini secara berperingkat. Kerana kita bukan untuk memberi, tetapi tugas kerajaan itu adalah untuk empower, untuk memperhebatkan kuasa ekonomi di kalangan rakyat itu sendiri. Setuju atau tidak Dr. Zokri, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Roslan, apabila kita bercakap tentang program subsidi ini, ramai yang melihat dan mengambil ataupun membuat keputusan bahawa kadang-kadang program subsidi ini tersasar daripada matlamat yang seharusnya. Artinya golongan A yang harus mendapat subsidi, tetapi golongan A, B, C juga turut menikmatinya, walaupun dari segi kelayakan mungkin mereka tidak perlu mendapat ataupun bersama dalam program subsidi ini. Ya, kerana di pemikiran kita bahawa subsidi ini adalah subsidi umum. Semuanya harus menikmatinya bersama. Tetapi apabila tuntutan ekonomi pada masa kini menuntut kita untuk melaksanakan subsidi bersasar hanya mengenal pasti golongan-golongan rentan, golongan-golongan yang benar-benar memerlukan, agar lebihan daripada subsidi itu dapat digunakan untuk kemudahan yang lain. Dan di sinilah sebenarnya perdebatan di antara kesaksamaan dan keadilan. Is between equality ataupun kesaksamaan ataupun keadilan, equity, di mana kita memberikan kepada yang berhak, benar-benar memerlukan, dan yang kurang memerlukan mungkin ada package-package yang lain. Jadi di situ kita dapat lihat, seperti yang saya katakan tadi, the gradual exit, ya, kita mengeluarkan negara kita daripada pengagihan subsidi secara berperlahan, secara berperingkat, supaya kita bersama-sama dapat exit sama-sama daripada subsidi ini sebenarnya. Okey, menarik. Dr. Roslan, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi masih lagi ada masa. Saya nak bangkitkan juga isu tentang aspek politicking inilah. Sebenarnya tahun 2022 ni kita dah muak. Ramai yang mengatakan kami dah muak, kami dah fed up lah dengan politicking yang tak henti-henti, boleh dikatakan sepanjang tahun 2022 ini. Tak tahulah harapan doktor sendiri tahun 2023, apakah politicking ini akan terus dimainkan dengan begitu hebat oleh ahli-ahli politik kita? Saya rasa itu sudah menjadi lumrah ahli politik berpolitiking, kan? Dan itu tidak boleh lari sebenarnya kepada ahli politik. Dan apa yang paling penting adalah kita sebenarnya. Adakah kita benar-benar mudah tertipu? Adakah kita perlu bijak sebenarnya dalam kita menilai maklumat yang diberikan kepada kita, janji-janji yang diberikan kepada kita. Sepatutnya kita sebagai masyarakat, kita ini adalah sebagai check and balance sebenarnya. Dan kita juga perlu menilai mereka, adakah mereka ini benar-benar melaksanakan tugas dan sebagainya. So kesedaran ini perlu ada sebagai rakyat Malaysia sebenarnya, supaya kita tidak mudah diperkotak-katikkan dan kita tidak mudah untuk dieksploitasi tentang perkara-perkara begini. Sebab itu rakyat perlu bijak, dan saya begitu yakin rakyat hari ini memang bijak di dalam menilai perkara-perkara tersebut. Sebab politik, dia tidak lari daripada politicking. Dalam pembuat dasar ataupun dalam dia membuat sesuatu perkara pun, dia pun ada matlamatnya kenapa ia berlaku sedemikian. Sebab itu ini perkara yang kita perlu terima tentang keadaan apa yang berlaku ini. Tetapi sebagai sebuah rakyat yang bertanggungjawab, kita sebenarnya perlu menapis maklumat itu, dan kita perlu untuk menyelidiki sebenarnya apa yang dijanjikan kepada kita. Okey. Tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Dr. Zokri, apa lagi yang ingin anda sampaikan di penghujung ruang bicara sempena dengan tahun baru 2023 ini? Saya mengharapkan
pada tahun 2023 ini kestabilan pentadbiran itu sebenarnya membuahkan hasil dari segi polisi-polisi yang munasabah, yang berkesan untuk rakyat. Dan tugas dan tanggungjawab kita juga sebagai rakyat menyahut baik seruan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib dan semua sekali, kerana kita sedar ini adalah waktu untuk kita bernegara. Sudah selesai untuk kita berparti ataupun berpolitik, tetapi inilah tempohnya untuk kita bernegara, kerana pada tahun 2023 bukan satu tahun yang mudah. Namun begitu, saya yakin kita semua semakin matang dari hari ke hari, dan seperti yang Dr. Roslan katakan tadi, tugas kita sebagai ahli akademik, badan pemikir dan sebagainya adalah untuk menyumbang kepakaran dan apa juga tenaga yang boleh kita ada untuk kita sama-sama membangunkan negara. Okey, saya juga beri ruang di penghujung ini kepada Dr. Roslan. Sepantas-pantasnya dalam masa 1 minit lebih lah. Harapan saya adalah kita perlu bekerja, kurangkan bercakap, kurangkan berjanji. Tetapi pelaksanaan itu penting. Bagaimana kita menggerakkan dan kita bekerja itu sangat penting, sebab dengan kita bekerja, dengan kita melaksanakan, barulah outputnya kita akan dapat lihat manisnya. Daripada kita bercakap tetapi tidak ada tindakan, jadi dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada rakyat. Menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Roslan. Terima kasih kepada Dr. Zokri kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan ini permulaan yang menarik sebenarnya bagi tahun 2023, dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda sebenarnya yang pada tahun 2022 begitu setia memberi sokongan kepada kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah di ruang bicara ini kami menjanjikan sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih hebat, lebih menarik untuk ruang bicara ini dan juga Bernama TV secara keseluruhannya. Itu janji kami di Bernama TV. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan kita akan terus bersiaran dari masa ke semasa. Ruang bicara akan terus bersama anda. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih.